يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على Tuan-tuan yang hadir, saudara kita semua, yang diri jangan bercakap-cakap takut yang sedang mendadak berubah. Kerana yang demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika al-imam yaqul yawmal Jum'ah, asif faqad la'a." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الأجر والثواب وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله عالي القدر ورفيع الجناب
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Khatib berpesan kepada diri sendiri dan kepada hadirin sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga dengan penghayatan takwa yang sebenar-benarnya akan menjadikan kita hamba yang diridai Allah, dilimpahi rahmatnya serta berbahagia di dunia dan di akhirat. Mimbar Jumaat hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk Jangan Berputus Asa. Sidang Jumaat yang dihormati, berputus asa merupakan antara sifat mazmumah yang dikeji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berputus asa akan hilang pedoman dan keupayaan diri, menjadikan hidupnya sepi, murung sehingga dunia ini terasa gelap baginya dan tidak akan bersemangat dan segala cita-citanya akan turut hancur dan lebur. Oleh itu, bagi insan yang tewas dalam medan ujian ini, dia akan mencari sesuatu yang dianggapnya boleh mententeramkan jiwanya. Dia akan cuba mencari jalan lain yang kesannya boleh membawa ketenangan kepada jiwa dan kerehatan kepada minda. Seperti meminum minuman keras, mengambil pil-pil yang mengandungi dadah berbahaya, serta menyuntikkan bahan-bahan tersebut ke tubuhnya untuk ketenteraman yang bersifat sementara. Oleh itu, gejala-gejala negatif ini timbul daripada sikap putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap berputus asa ini telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya di dalam surah Yusuf ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah innahu la yay'asu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat serta pertolongan Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat dan pertolongan Allah itu melainkan kaum yang kafir. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Hijr ayat 56. Maksudnya, dan tiadalah sesiapa yang berputus asa dari rahmat Tuhannya melainkan orang-orang yang sesat. Para tetamu Allah yang berbahagia, berdasarkan kedua-dua ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa orang-orang yang mengaku dirinya beriman tidak mungkin menjadi orang yang berputus asa, murung di dalam kehidupan, layu tidak bersemangat, malahan lesu tidak ada pedoman. Sikap seperti ini bukan sifat orang beriman. Sebaliknya, orang yang beriman sudah tentu dia akan sentiasa mencari jalan penyelesaian, mempunyai pengharapan dan pergantungan dalam memperoleh rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah Jua yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Muslimin yang dirahmati Allah, mengambil pelajaran daripada ayat yang dibacakan sebentar tadi,
Hakikatnya pintu-pintu pengharapan bagi seseorang Muslim sentiasa terbuka luas. Masukilah pintu-pintu rahmat Allah dengan membuang sikap berputus asa, berasa murung, hilang pergantungan. Usahakan untuk membersihkan diri, menyucikan jiwa. Berharaplah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita tergolong di kalangan insan yang meraih rahmat dan kurnianya serta diselamatkan dari siksanya di negeri akhirat kelak. Kita pasakkan di dalam jiwa sikap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala hatta di saat hujung usia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi pesan kepada umatnya agar mati dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jabir bin Abdullah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 3 hari sebelum baginda wafat, La yamutunna ahadukum illa wa muhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Maksudnya, jangan sesekali mati seseorang itu melainkan hendaklah dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Hadis riwayat Muslim. Sidang imak yang dihormati, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah dibataskan pada masa-masa tertentu sahaja, bahkan hendaklah sentiasa berterusan sepanjang kehidupan. Apatah lagi manusia memang tidak sunyi dari siri-siri ujian di dalam kehidupan seperti kesusahan, kesempitan, malapetaka, penyakit dan kemiskinan. Bagi menghadapinya, jangan sesekali berputus asa atau hilang pengharapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kurnia-Nya. Segeralah memohon ampun daripada dosa dan kesilipan yang dilakukan. Bertaubatlah dengan sebenar-benar taubat. Yakinilah semakin berat ujian dan dugaan seseorang itu, semakin besar rahmat dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna 'idhamal jaza ma'idhamil bala wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radhiya falahu ridha wa man sahita falahu sahtu. Rahul Al-Tirmizi. Maksudnya, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan hakikatnya apabila Allah mencintai sesuatu kaum itu, pasti Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Oleh itu, sesiapa yang reza dengan ketetapan Allah, maka Allah akan reza kepadanya, dan malangnya sesiapa yang tidak reza, maka Allah juga tidak akan reza kepadanya. Bersabarlah atas ujian yang dihadapi. Sentiasa tabah, cekal dan sabar menanggung dugaan yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, kerana tidak ada ujian yang dipenuhi dengan kesenangan dan kemudahan. Bahkan sunnah ujian itu pasti disertai dengan kepahitan dan kesukaran. Sentiasa berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di sekeliling kita, berkat kesabaran dan sikap tidak mengenal arti putus asa, ada yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan berubah daripada miskin kepada kaya, daripada sakit menjadi sihat, daripada hina menjadi mulia, daripada kesusahan dan kesempitan hidup berubah menjadi senang dan lapang di dalam kehidupan. Para tetamu Allah yang berbahagia, sebagai kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sesekali bersangka buruk kepadanya. Suburkanlah di dalam jiwa sikap tidak berputus asa dalam mengharapkan kurnia dan keampunannya. Perbanyakkanlah amal-amal kebaikan dan kebajikan. Moga-moga di saat bertemunya kita dengan Allah Subhanahu wa taala kelak, kita tergolong di kalangan hamba-hambanya beruntung dan berbahagia, serta berada di bawah naungan rahmat dan redha-Nya di akhirat kelak, hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Hijr ayat 55. Maksudnya, mereka menjawab,
Kami menggembirakanmu dengan jalan yang sungguh benar. Oleh itu janganlah engkau menjadi diri dari orang-orang yang berputus asa. Nabi Ibrahim berkata, tiadalah sesiapa yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, melainkan orang-orang yang sesat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فضل المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وبذول الحبار وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وعن بقية الصحابة والقرابات والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم Sultan Nabarlisha wa wali ahdi duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Nabarlisha ibn Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma wafiqhum lissadad wa aslih bihimul ibad wal bilad waj'al at-taqwa lahum khayra zad innaka ra'ufur rahimun jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin. Ibadallah إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه لنعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.